So untuk kimia, sebelum kita move on to the new topic, kita buat ulang kaji dululah. Tindak balas penyesaran. Okey, tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. So dia punya radas dia macam inilah susunan radasnya. Kita ada kepingan zinc, lepas tu ada larutan kuprum 2 nitrat. So apa yang akan berlaku kalau kita campur zinc dengan copper 2 nitrate ni? So pemakaian yang pertama, kita akan nampak warna biru dia tu. Warna biru larutan ni semakin pudar. Warna biru dia semakin pudar. Kenapa pudar? Inference lah. Sebab kepekatan ion dia berkurang. Ion apa? Ion Cu2+. Sebab kita belajar tahun lepas, ion Cu2+ ni yang menyebabkan warna biru. Itu dia. Maka bila kata semakin pudar biru tu, maksudnya warna ion Cu2+ tu lah yang pudar, yang berkurang. Okey, so yang B pula, B kan, pepejal perang terenap. Ini macam mana pula pepejal perang terenap ni? Maksudnya tadi kita kata Cu2+ dah berkurang, tetapi dia jadi apa? Kan Cu2+ ni berkurang jadi apa? Maka Cu2+ ni berkurang sebab dia menerima elektron. Bila dia menerima elektron jadi Cu. Maka Cu ni adalah pepejal perang terenap. Yang ni kalau bahasa Inggeris deposited. Kena ingat lah. So brown solid deposited, dalam bahasa Melayu pepejal perang terenap. So yang Cu ni adalah hasil dia. Dia akan berubah menjadi Cu lah. So pepejal perang terenap, sebab inference dia pepejal Cu terbentuk pun boleh, ataupun kita kata ion Cu2+ tadi yang dah hilang tu dia diturunkan. Kenapa di perkataan diturunkan? Reduction. Sebab dia punya nombor pengoksidaan dia mula-mula +2 kan. Lepas tu bila tambah 2 elektron dia jadi kosong. So daripada +2 jadi kosong. Maka nombor pengoksidaan berkurang. Nombor pengoksidaan berkurang, penurunan. Penurunan reduction lah bahasa Inggeris. Itu inference dia. Ada dua cara lah nak tulis. Kita sama ada kita kata pepejal perang terenap, perang tu sebab dia copper Cu, ataupun kita kata sebab tadi Cu2+ tadi yang dah berkurang tu dah jadi Cu, ataupun kita kata Cu2+ diturunkan, reduce. Yang tu salah satu cara nak jawab soalan lah. So tapi kita tak boleh cakap lah pemerhatian kita pepejal kuprum terenap. Tak boleh, sebab kuprum tu kita tak boleh tahu melalui pemerhatian. Maksudnya kalau kita tengok, kita tak boleh tahu yang tu kuprum ke copper ke apa ke. Kita kena cakap color. Sebab apa yang kita nampak tu first hand kan. Apa yang kita nampak first experience kita tu adalah pemerhatian. Lepas tu barulah kita fikir, oh warna perang ni selalunya copper kan, kuprum. Maka inference baru kita cakap sebab berlakunya ada pepejal kuprum terbentuk, ataupun ion Cu2+ tadi dah diturunkan. Okey, pemerhatian yang seterusnya ialah kepingan zinc menipis. So kepingan tadi ni dia akan jadi macam itulah, menipis, ataupun kita kata kakisan, terkakis. Dalam bahasa Inggeris corroded, corroded, ataupun dissolve, dilarutkan. Kenapa dia terkakis ataupun menipis? Sebab zinc dioksidakan. Apa maksud dioksidakan? Membuang elektron. So zinc kalau dia buang elektron dia jadi zinc 2+ kan, tambah 2 elektron. So yang benda yang dia buang tu, elektron yang dibuang tu diambil semula oleh Cu2+. Maka berlaku keseimbangan. Maka saya dah cakap dah hari tu, kalau ada pengoksidaan mesti ada penurunan, sebab dia akan berlaku serentak. Maka nama dia tindak balas redox. Dia tak boleh ada pengoksidaan saja, dia tak boleh ada penurunan saja. Kalau kita nampak, kita kenal, kita cam salah satu tu penurunan ke pengoksidaan, maka mesti ada pair dia. Kena cari. Tu dia punya clue dia. Kena cari pair dia tu. Okey. So kita tulislah setengah persamaan pengoksidaan kita. Pengoksidaan kita yang zinc ni kan. So zinc jadi Zn2+ tambah 2 elektron. Setengah persamaan penurunan Cu2+ tambah 2 elektron jadi Cu.
persamaan ion, kita kena tambahlah dua-dua ni, pastikan elektron kita balance. Kalau atas 2, bawah pun kena 2 lah. Kalau tak balance, kita kena darab lah. So dah balance, so Zn tambah Cu2 plus jadi Zn2 plus tambah Cu. So ni persamaan ion. Persamaan kimia pula macam mana? Persamaan kimia kita kena tulis asal dia buat apa. So asal dia Zn tambah CuNO3 2. Lepas tu dia jadi ZnNO3 2 tambah Cu. Yang ni asal lah. Tindak balasnya asalnya, lengkap dia macam ni. Kalau kita tengok daripada persamaan kimia nak ke persamaan ion, kita cam tak ada NO3 kan, dalam yang persamaan ion ni tak ada NO3 sebab NO3 ni tidak secara langsung involve dalam tindak balas redox tu. Sebab NO3 ni dia punya keupayaan elektrod piawai dia, standard elektrod potential dia tinggi lah. So susah nak dioksidakan ataupun diturunkan. Manakala Zn dengan Cu ni nombor dia agak rendah, maka senang untuk dioksidakan dan diturunkan. So kalau kita cek dari segi nombor pengoksidaan, oxidation number, Zn ni dia asal-asal dia 0 lah, sebab ada atom kan, dia akan jadi plus 2. So pengoksidaan lah. Tadi saya dah cakap dah, yang Cu2 plus ni asal-asal plus 2, dia jadi 0 kan, sifar. So yang ni penurunan. Okey, yang tu saja untuk tindak balas penyesaran logam. Tapi sebelum tu, kita update sikit kita punya knowledge tentang penyesaran logam ni. Okey, so keelektropositifan. Apa maksud dia? Kecenderungan atau membebaskan. Maksudnya pengoksidaan. Pengoksidaan elektron untuk membentuk cation. Maksudnya antara Zn dengan Cu tadi kan, Zn dengan Cu tadi, kita nampak Zn yang membebaskan elektron, maka Zn lebih elektropositif. Zn lebih elektropositif berbanding Cu. Tu dia punya ayat dia lah. Sebab kita nampak antara Zn dengan Cu, Cu ni menerima Zn yang membebaskan, maka Zn kata lebih elektropositif. Elektropositif, positif tu, perkataan positif tu maksudnya dia akan jadi positif lah. So Zn tadi kosong kan, so dia akan jadi positif, 2 plus. Tu cation dia lah. Kalau dia elektronegatif, dia suka jadi negatif. Tak semestinya dia jadi anion. Dia akan jadi negatif sebab dia akan terima elektron. Kalau yang elektropositif ni buang elektron, membebaskan elektron. Tu beza dia lah. So kita boleh tukar kata Cu lebih elektronegatif. Terbalik lah, negatif berbanding Zn, sebab Cu suka terima elektron, Cu2 plus tambah 2E minus. Okey, so kat sini kita tak boleh kata Cu sajalah, Cu2 plus lah. Cu2 plus lebih elektronegatif berbanding Zn2 plus. Okey, siri elektrokimia. Siri penyusunan logam mengikut tertib keupayaan elektrod piawai E0 daripada negatif ke positif. Maksudnya nombor negatif duduk atas, nombor positif duduk kat bawah. Susunan dia macam tu. So kalau kita tengok dekat sini, Zn ni dia duduk dekat atas lah. Kalau kita check balik siri keupayaan elektrod piawai yang saya post dalam grup tu, Zn tu duduk paling atas, Cu tu duduk tengah-tengah sikit. Maka kita kata Zn lebih elektropositif. Siapa duduk atas dia lebih elektropositif. Siapa yang duduk dekat bawah, dia elektronegatif. Elektronegatif. Siapa duduk atas, dia ejen penurunan. Siapa duduk bawah, dia ejen pengoksidaan. Yang ni pun saya tak sebut tadi dekat atas tu. So ejen penurunan, ejen pengoksidaan pun penting jugalah. Ayat dia ni, ejen penurunan, ejen pengoksidaan, selain daripada perkataan elektropositif, elektronegatif. Siapa yang di atas, maksudnya siapa yang lebih banyak negatif dia tu, maka kita kata dia ejen penurunan yang kuat.
Siapa yang lebih banyak positif dia, kita kata dia ejen pengoksidaan yang kuat. Ejen penurunan selalunya akan berlaku pengoksidaan. Manakala ejen pengoksidaan dia akan berlaku penurunan. Yang ni kita ulang kaji balik lah konsep awal-awal tu. Okey, contoh kalau kita letak kuprum dalam larutan AgNO3. So dalam tindak balas ni kita kata NO3 ni tidak memainkan peranan lah. So yang ada kita kena compare adalah Cu dengan Ag. Kita nak compare dia punya ejen penurunan dia dengan ejen pengoksidaan dia. Siapa kuat, siapa lemah. So saya dah bagi dah nilai E0 tu daripada table yang panjang tu. Hampa kena mencari lah dalam buku teks pun ada. So kat sini dibuatlah kat sini Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu, Ag plus tambah elektron jadi Ag. Nilai E0 pun dah bagi. Lepas tu saya susun lah siapa yang lebih lagi kecil, lagi ataupun kita kata nak dekat negatif kita letak ke atas, siapa yang lebih positif kita letak ke bawah, ataupun kita kata kurang positif di atas, kurang positif, lebih positif dekat bawah, supaya senang kita nak compare. So kita kata dari segi ejen penurunan. So bila kita kata ejen penurunan, kita kena compare dekat sini. Kat sini ejen penurunan antara Cu dengan Ag. Maksudnya terbaliklah, kita tengok cara terbalik. Cu dengan Ag. Sebab yang ni tindak balas penurunan kan. Cu2 plus tambah 2 elektron ataupun Ag plus tambah elektron, penerimaan elektron adalah penurunan. Kalau terbalik, Cu jadi Cu2 plus jadi 2 elektron, yang tu membebaskan elektron pengoksidaan. So kita kata ejen penurunan adalah pengoksidaan kan. So kita kena tengok terbalik lah benda ni. So kita compare Cu dengan Ag, nilai tak sama lah. So ejen penurunan saya cakap tadi, siapa yang duduk di atas, maksudnya siapa yang lebih negatif. Ataupun kita kata senang kita seragamkan kita punya term ni, siapa yang kurang positif. Siapa yang kurang positif dia adalah ejen penurunan yang kuat. So dekat sini kita kata Cu ialah ejen penurunan yang kuat. Penurunan yang kuat berbanding Ag. Ataupun kita kata Cu ialah ejen penurunan yang kuat, manakala Ag ialah ejen penurunan yang lemah pun boleh. Ejen pengoksidaan maksudnya tindak balas penurunan. Ini kita kena tengok dari segi sini pula, Cu2 plus dengan Ag plus pula. So antara Cu2 plus dengan Ag plus, siapa yang duduk di bawah, iaitu Ag plus lah. Kita kata Ag plus ialah ejen pengoksidaan yang kuat. Yang kuat berbanding Cu2 plus. Ataupun Ag plus ialah ejen pengoksidaan yang kuat, manakala Cu2 plus ialah ejen penurunan yang lemah. Ejen penurunan pula, ejen pengoksidaan yang lemah. Okey. So tindak balas penyesaran berlaku ke tak kalau kita tambah Cu dengan AgNO3? Berlaku apabila kita ada penurunan yang kuat, ejen penurunan yang kuat dengan ejen pengoksidaan yang kuat. So dekat sini kita tambah Cu kan, maka kita kata Cu ejen penurunan yang kuat. Okey, syarat pertama dah ada. Lepas tu kita ada AgNO3, ni Ag plus lah kita katakan, Ag plus. So Ag plus ada kat sini, ejen pengoksidaan yang kuat. Maka ada dua benda yang kuat yang bertentangan, satu penurunan, satu pengoksidaan, maka tindak balas penyesaran berlaku. Tindak balas penyesaran berlaku, maka kita boleh tulis lah arah dia tu. So mula-mula daripada Cu ni pengoksidaan punya tindak balas tengah dia adalah Cu akan jadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Manakala Ag plus ni saling balik saja, Ag plus tambah elektron jadi Ag. Maka persamaan ion kita, pastikan balance elektron, sini ada 2, sini ada 1, maka darab 2, darab 2, darab 2. Baru kita potong, jadi Cu tambah 2 Ag plus, jadi Cu2 plus tambah 2 Ag. Ini persamaan ion. Persamaan kimia, Cu tambah AgNO3 jadi CuNO3 tu tambah Ag. So balance kan, 2 Ag, 2 Ag kat sini. Okey, agaknya sampai setakat ni boleh faham? Okey ke? Okey lah.
Ni revision, cuma kita tambah konsep elektrod ni je. Sebab hari tu second class kot, kita tak sempat nak buat elektrod lagi kan. Time tu kita just cakap elektropositif dengan elektronegatif je. Tapi sekarang kita dah ada nilai, kita boleh compare lah. Ok, so kat sini contoh yang kedua pula, kuprum dalam MgNO32. So ni kita ada Cu dengan Mg2 plus lah, kita nak compare. So saya dah bagi dah nilai ni, hampa kena carilah nanti dalam buku teks. Tapi ni saya bagi siap-siap. Saya susun daripada yang kecil kepada besar. So Mg plus dulu, baru Cu2 plus. So ejen penurunan kita compare yang dekat belakang ni. So kat sini kita kena compare, kita tengok yang Cu lah. Sebab di sini dia bagi Mg2 plus kan. Kat sini ada Mg dengan Cu. So kita kena tengok Cu. Cu duduk di bawah pula. Okey, kalau Cu duduk di bawah, kita kata Cu ialah ejen penurunan yang lemah. Berbanding Mg. Ni secara orang kata apa, kita kena tengok dari segi apa yang kita diberi lah. Okey, ejen pengoksidaan pula kita kena tengok daripada depan ni. Yang dia bagi adalah Mg2 plus. Mg2 plus duduk di atas lah pula. Okey, Mg2 plus ialah ejen pengoksidaan yang lemah. Sebab ejen pengoksidaan dia kena duduk kat bawah. So yang lemah berbanding Cu2 plus. So berlaku tak tindak balas penyesaran? Tidak berlaku. Sebab apa? Sebab dua-dua lemah. Cu lemah, Mg2 plus pun lemah. So tak boleh, tak berlaku. Okey, yang ni faham kalau dia tindak balas yang tidak berlaku ni macam mana? Boleh faham? Okey ya. So kita boleh cakap juga dari segi elektropositif dengan elektronegatif. So kalau dia tak berlaku, sebab apa? Sebab yang dia bagi tu Cu adalah elektronegatif, lebih elektronegatif berbanding Mg. Ataupun kita kata Mg lebih elektropositif berbanding Cu. Maka tak boleh berlaku lah. Cu ni tak boleh lah nak ambil elektron daripada Mg. Ambil elektron pula. Mg tak boleh ambil elektron daripada Cu. Sebab Cu ni sepatutnya kena membebaskan elektron, tapi tak boleh nak membebaskan. Sebab dia adalah ejen penurunan yang lemah. Tak boleh. Dia lemah, tak boleh nak bebaskan begitu sahaja. Maka Mg tak boleh jadi Mg2 plus ni tak boleh jadi Mg. Maka tak berlaku lah, tindak balas tak berlaku. Okey, so barulah hari ni kita sambung semula konsep kita sel elektrolisis, elektrokimia lah. Kita masuk elektrokimia dah minggu lepas. Sel kimia very simple. Siapa yang duduk di atas, tadi saya cakap dia ejen penurunan, dia adalah anod. Siapa yang duduk di bawah, dia adalah ejen pengoksidaan, dia adalah katod. Pengoksidaan sentiasa anod, penurunan sentiasa katod. Kena tahu beza lah antara ejen dengan pengoksidaan biasa atau penurunan biasa. Yang tu untuk sel kimia. Lepas tu kita cakap kalau nak cari E0 sel, sama dengan E0 terminal positif tolak E0 terminal negatif. Lupa pula nak cakap pasal yang mana satu terminal positif, mana satu terminal negatif. Terminal negatif adalah siapa yang supply elektron, siapa yang membebaskan elektron, dia akan jadi terminal negatif. So untuk sel kimia tadi, siapa yang membebaskan elektron? Pengoksidaan. Siapa yang pengoksidaan? Ejen penurunan. Siapa, di mana ada ejen penurunan? Di anod. Di anod. Maka anod adalah terminal negatif. Untuk sel kimia lah. Manakala katod adalah terminal positif. Ataupun ada lagi formula yang lagi simple kan, daripada positif negatif lagi pening nak fikir macam mana. Kita boleh kata E katod tolak E anod. Yang ni pun boleh, sama saja. E tu kena cari dalam jadual tu lah. Okey, so yang ni adalah sel kimia. Lepas tu ada kita introduce notasi sel tu kan. Kalau ada zinc dengan kuprum, maka zinc pair dia adalah Zn2+, kuprum pair dia adalah Cu2+. Dekat tengah-tengah ni double line menandakan titian garam. Titian garam tu apa? Short bridge lah dalam bahasa Inggeris. Maksudnya dia melengkapkan litar. Dia punya tujuan dia membenarkan aliran ion untuk melengkapkan litar.
maka kita kata kita punya overall sel kimia ni dia menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga kimia. So perubahan dia adalah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Penghasilan tenaga elektrik ni adalah konsep bateri. Bateri yang kita guna tu kan ada terminal positif, terminal negatif kan. Cuma kita tak cakap lah dia tu anod ke katot. Tapi dari segi kimia kita kena cakap dari segi anod ke katot. Sebab anod adalah pengoksidaan, katot adalah penurunan. Itu yang pentingnya. Anod tu maksudnya tempat berlaku pengoksidaan. Katot tu maksudnya tempat berlaku penurunan. So hari ini kita masuk sel elektrolisis. Dia berbeza dengan sel kimia sebab sel kimia ni tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Sel elektrolisis terbaliklah, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. So kita tak ada konsep E0 cell, tak perlu kira untuk sel elektrolisis sebab dia supply oleh bateri. Bateri tu yang supply E kita tu. Maka dia ada beberapa orang kata apa, bahagian lah dalam sel elektrolisis ni. So bahagian yang pertama ni, A ni adalah elektrolisis sebatian lebur. Okey, lepas tu saya ada cakap juga minggu lepas tentang elektrolit, konsep elektrolit tu. Elektrolit bermaksud bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Ada dua keadaan lah. Dan mengalami perubahan kimia. Dia kena mengalami perubahan kimia juga. So, elektrolit ni saya cakap selalunya adalah sebatian ion, ionic compound. Sebab sebatian ion kita belajar waktu form 4, dia boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan, molten dengan larutan aqueous. Tapi dalam pepejal tak boleh. Itu konsep elektrolit lah. So kita tengok yang konsep leburan dulu. Lagi baru kita masuk larutan aqueous. Sebab larutan aqueous ni difficult sikit, susah sikit lah. Leburan ni simple. So elektrolisis sebatian leburan, kita ada bateri, kita ada elektrod karbon. Lepas tu ada elektrod karbon ni sebagai elektrod lengai. Elektrod lengai ataupun inert maksudnya dia tidak bertindak balas. Dia tidak terlibat dalam redox. Yang terlibat dalam redox adalah yang ni. Yang ni adalah elektrolit kita. Elektrolit. Sebab apa? Dia adalah sebatian ion dan dia dalam keadaan leburan. Okey, lepas tu kita panaskan lah sebab kita nak sentiasa kekal dia dalam bentuk leburan. Ni mangkuk pijar lah, crucible. Okey, A. Ion-ion yang bergerak bebas dalam elektrolit ataupun freely moving ions. Ion apa yang ada dalam leburan Br2? Kita ada Pb2+, kita ada Br-. Dua ion ni sajalah, satu cation, satu anion yang ada dalam leburan Br2. So, dua ion ni bergerak bebas. Dia merayap merata-rata dalam leburan tu. Okey, ion yang bergerak ke katot dan anod. So, katot, anod. So, macam mana nak tahu katot, macam mana kita nak tahu dia anod? Kita kata katot ni adalah penurunan, manakala anod ni adalah pengoksidaan. Anod pengoksidaan. So, maka bila anod pengoksidaan, dia membuang elektron. Tolak elektron lah kita kata. Ni penurunan. Bila ada penurunan, dia menambah elektron, dia menerima elektron. So, tempat mana yang boleh membuang elektron? So, kita ada terminal positif, terminal negatif. Maka dekat sini pun positif, dekat sini pun negatif lah. So, antara dua ni, yang mana yang suka ambil ataupun sedut elektron? Mestilah terminal positif, betul tak? Positif akan menarik elektron. Maka, kita kata terminal positif ni adalah anod, tempat berlakunya pengoksidaan. Manakala terminal negatif ni tak suka elektron kan, maka dia adalah katot. Okey, salah satu lagi cara nak hafal simbol bateri yang katot ni, yang kecil ni, kenik ni, katot. Samalah dengan maksud Melayu kan, katot, katot kan. So, boleh jugalah hafal dari segi yang tu. Tapi saya suka hafal kalau dia positif, dia suka elektron, dia akan sedut elektron. Maka tempat berlaku penyedutan elektron tu anod lah, pengoksidaan kan. Pengoksidaan tempat buang elektron, maka anod. Katot pula terima elektron. Maka ion yang bergerak ke katot anod, tadi kita kata penurunan ni dia adalah terminal negatif.
Manakala pengoksidaan adalah terminal positif. Maka secara logiknya, kalau dia terminal negatif, dia akan menarik ion bersifat positif ataupun cation. Maka kat sini Pb2+. Manakala yang positif pula akan menarik ion bersifat negatif, Br-. Yang ni cara nak fikir dia lah. Ataupun kalau yang paling simple sekali, kathode cation, anode anion. Yang ni pun boleh. Macam-macam cara lah hampa nak hafal. Macam-macam cara. Tapi saya tunjuk lah step by step apa orang kata apa cara nak dapat jawapan tu. Tapi hampa boleh shortcut terus. Daripada kathode terus ingat cation, anode terus ingat anion. Lagi simple, tak payah fikir dia positif ke negatif ke. Tu sebab tu nama dia kathode anode lah. Selain daripada dia pengoksidan kan, dia penurunnya. Okey, ion yang dinyahcaskan di kathode di anode. Maka dinyahcas tu maksudnya sebab ion-ion yang dok mai dekat dia tu ada charge kan, positif dengan minus. Maka kita nak buang charge dia, discharge lah bahasa Inggeris, discharge lah. Kita nak buang charge supaya dia jadi atom ataupun molekul yang neutral. Maka kathode tak ada pilihan lain lah, dia ada seorang saja candidate dia, Pb2+. Maka kita kata Pb2+ lah. Anode pun seorang juga candidate dia, Br-. Calon dia seorang saja, maka tak ada pilihan lah. So hanya yang dicaskan, yang akan dicaskan adalah Pb2+ dekat kathode dan Br- dekat anode. Okey, setengah persamaan di kathode dan anode. So kathode, anode. Okey, kathode kita kata tadi penurunan kan, Pb2+. Pb2+ kalau penurunan tambah 2 elektron menjadi Pb. Nampak tak? Daripada ada charge sekarang tak ada charge. Dinyah charge lah sekarang. Dan ni adalah penurunan. Penurunan ataupun ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Siapa ejen pengoksidaan tu? Pb2+ lah, bukan Pb. Pb2+, dia mesti faham. Okey, anode pula Br-. Kita kata pengoksidaan kan, pengoksidaan buang elektron. Maka kita buat macam ni lah, Br- jadi Br2. Tapi dia akan buang elektron, 2 elektron lah. Dia tak boleh jadi Br saja, dia kena jadi Br2. Br- kena jadi Br2. H+, kalau sini H+, dia kena jadi H2. Kalau sini O2-, kat sini kena jadi O2. Benda yang kena dui atom ataupun diatomik, kena ingat lah daripada form 4 kan kita dah belajar ada banyak senarai yang kena diatomik tu, dui atom. Satu H2, O2, Br2, Cl2, I2. Yang ni yang common lah, yang paling banyak akan ditanya lah. So ingat, dia tak akan duduk seorang-seorang, dia kena ada pair. So kat sini Br- kalau kita buang charge dia kena jadi Br2, dia tak boleh jadi Br saja. Maka 2 elektron kita dah kena buang, balance balik kat depan ni 2 Br-. Okey. So yang ni adalah pengoksidaan dan dia adalah ejen penurunan. Ejen penurunan. Okey, pemerhatian di kathode dan anode. Kathode, anode. So pemerhatian dia, dekat kathode kita nampak ada Pb. Tak boleh kita kata ada pepejal Pb terbentuk. Yang tu bukan pemerhatian. Pemerhatian maksudnya apa yang kita nampak first hand. Benda yang kita tak payah fikir, kita nampak saja. So Pb ni adalah logam, kan, metal. Metal selalunya warnanya kelabu. So kita kata pepejal kelabu terbentuk ataupun terenak. Kalau bahasa Inggeris, deposited, ataupun form pun boleh lah. Pepejal kelabu. Ni first hand kita nampak memang warna kelabu. Kita tak tahu kelabu tu apa. Kelabu tu Pb ke apa, kita tak tahu. Lagi baru kita fikir lah apa maksud di sebalik makna warna kelabu tu. Anode pula Br2 kan. Br2 ni warna dia apa? Warna dia perang. Gelembung gas berwarna perang. Berwarna perang, brown gas, brown bubble gas. Kita tak boleh cakap gelembung gas bromin, tak boleh, sebab yang tu kita tak tahu yang tu bromin ke tak. Kita kena tengok benda yang memang nampak. Nampak dia selalunya warna lah, warna. Sebab tu kena hafal warna waktu form 4 dulu. Okey, inference barulah kita fikir kenapa warna kelabu, kenapa warna perang. Kita kata macam ni lah, dekat kathode
warna kelabu sebab logam Pb terbentuk. Logam Pb terbentuk. Manakala dekat anak warna perak sebab gas Br2 terhasil ke terbentuk ke, samalah. Ataupun kita boleh cakap Pb2 plus diturunkan. Pb2 plus diturunkan menjadi Pb. Manakala yang ni Br minus dioksidakan menjadi Br2 pun boleh. Ikut sukalah yang mana, sebab jawapan dia macam-macam boleh. Ataupun nak cakap dari segi elektron pun boleh. Kita kata Pb2 plus membebaskan menerima elektron menjadi Pb. Br minus membebaskan elektron menjadi Br2 pun boleh juga. Suka hatilah. Asalkan tepat. Jangan duk buat ayat yang merapu-rapu. Okey, bahan yang terbentuk di katot dan anod, ini ulang baliklah. Katot adalah Pb, anod adalah Br2. Persamaan ion keseluruhan. So daripada setengah persamaan ke atas, pastikan elektron dah balance, 2 elektron. Okey, boleh cancel lah elektron tu. So Pb2 plus tambah 2 Br minus, dia akan jadi Pb tambah Br2. Jenis tindak balas di katot dan anod. Katot penurunan, anod pengoksidaan. Kena hafal dari sekarang ni, sentiasa benda ni. Katot penurunan, anod pengoksidaan. Perubahan nombor pengoksidaan di katot dan anod. Katot daripada berapa kepada berapa, anod daripada berapa kepada berapa. So katot tadi Pb kan, Pb2 plus 2 jadi 0. Yang anod pula minus 1 jadi 0. Maka nombor positif jadi kurang positif, penurunan lah kan, penurunan. Manakala nombor yang negatif jadi lebih positif, pengoksidaan. Menepatilah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, so setakat ni faham tak pasal elektrolisis leburan ni? Cikgu. Faham? Very simple. Sebab ion dia tu dua saja. Ada, kalau dikata PbBr2, maksudnya Pb2 plus dengan Br minus. Memang tak ada benda lain dah. Pb2 plus kena jadi Pb lah. Br minus kena jadi Br2. Yang tu sajalah kena picak sikit. Dia tak boleh jadi Br saja. Dia kena jadi Br2. Okey, so untuk sebagai latihan, cuba buat ZNO dengan MgCl2. Okey, ramalkan pemerhatian. Pemerhatian dekat sini color lah. Color apa? Inference. Apa bahan dia tu. Guna ayat yang ni, logam Pb terbentuk ke ataupun diturunkan ke, dioksidakan ke, reduce ataupun oxidize. So tulis sekali dengan kalau boleh ikutlah format ni pun boleh kan, ikut format ni pun boleh, ataupun nak terus tulis pemerhatian dengan inference saja pun boleh jugalah. Kita discuss in detail lagi lah. Okey, so kita check jawapan. Kita tengok dulu ZNO. So ZNO, ion-ion yang ada dalam elektrolit dia adalah Zn2 plus dengan O2 minus. Kalau MgCl2 pula, Mg2 plus dengan Cl minus. So ni ion-ion yang ada lah dalam ZNO. Ion yang pergi ke katot adalah cation. Ion yang pergi ke anod adalah anion. So katot cation Zn2 plus, anod anion O2 minus. Okey, so yang ni katot Mg2 plus, anod Cl minus. Okey, ion yang dinyah charge ataupun yang di selectively discharge, dekat katot ada satu saja candidate, dekat anod pun satu saja. So tak perlulah nak tulis banyak-banyak kali. So yang ni saja dah cukup dah. Okey, lepas tu tindak balas setengah kan, tindak balas setengah. So katot Zn2 plus, kalau dia buang kalau dia buang charge, dia akan jadi Zn. So elektron letak dekat sini, 2 elektron. Anod, kalau dia buang charge, dia jadi O saja ke? O2. Kena ingatlah, dia tak boleh jadi O saja, dia kena jadi O2.
Maka kat sini dah negatif, dia tak maulah elektron belah sini, kena tambah elektron dekat sini. So berapa banyak elektron sini? Sini ada 2 oksigen, sini kena letak 2 oksigen lah. Sini ada 2 darab 2, 4. So 4 elektron lah, kena letak dekat sini. Okay, kita padam bagi clear sikit. So tambah 4 elektron. Tindak balas tengah. Kalau tindak balas tengah untuk MgCl2, katot Mg2+, dia akan jadi Mg. So elektron letak dekat bahagian yang positif kan. So 2 elektron. Anod Cl- dia akan jadi Cl sajakah? Tak, dia akan jadi Cl2. Maka elektron tak mau duduk kat sini, dia akan duduk kat sini. Tambah elektron berapa banyak? Kat sini ada 2 Cl, sini 2 Cl, 2 darab 1, 2. So 2 elektron. Okey, so persamaan persamaan ion pula. Persamaan ion kita tambah 2 ni kan. Tapi kat sini ada 4 elektron, kat atas ni 2. So 2 lah, kena darab 2 kat sini. Ni jadi 4, sini jadi 2. Lepas tu baru cancelkan elektron kita tu. So 2 Zn2+ tambah 2 O2- jadi 2 Zn tambah O2. Dan sebelah sini 2 elektron boleh cancel dah. So Mg2+ tambah 2 Cl- jadi Mg tambah Cl2. Okey, so dah ada persamaan, dah ada tindak balas tengah. Pemerhatian dia. So pemerhatian dekat katot, dekat anod. So katot dia akan warna biru lah pula. So katot ada Zn kan, Zn logam metal, maka kelabu. So pepejal kelabu terbentuk. Anod ada oksigen. Oksigen ada color ke? Tak ada color. Maka gelembung gas tiada warna, colorless. Tiada warna terhasil. Okey, so kalau yang MgCl pula saya buat warna merah lah, MgCl. So MgCl kita nampak ada Mg logam juga kan. So sama je lah, pepejal kelabu terbentuk. Kalau anod dia ada Cl2. Cl2 gas yang berwarna hijau kekuningan. So hijau kekuningan. Tukar yang tu saja, daripada tiada warna jadi buang tiada warna tu jadi hijau kekuningan untuk gas klorin. Okey, inference katot anod. So katot inference logam zinc terbentuk. Tulislah logam zinc terbentuk sebab warna dia kelabu. Kalau yang MgCl pula, MgCl2 logam Mg terbentuk. Nak buat ayat lain boleh kata ion Zn2+ diturunkan menjadi Zn, manakala yang Mg pula ion Mg2+ diturunkan menjadi Mg. Ayat lain ada tak? Boleh juga Zn2+ menerima 2 elektron membentuk Zn, manakala Mg2+ menerima 2 elektron membentuk Mg. Yang pilih je yang mana satu. Anod pula, anod tadi kita kata tiada warna kan. Gas yang tiada warna adalah gas oksigen. So gas oksigen terhasil. Manakala yang sebelah MgCl2 pula gas klorin. Gas klorin terhasil. Nak buat ayat lain boleh. Kita kata ion O2- dioksidakan menjadi O2, manakala Cl- dioksidakan menjadi Cl2. Nak buat ayat lain boleh juga. O2- membebaskan 4 elektron membentuk oksigen, manakala Cl- membebaskan 2 elektron membentuk Cl2 pun boleh. Yang tu untuk inference. Okey, ada soalan nak tanya tentang latihan ni? Tak ada. Okey, clear Okey, clear. Very simple saja. Sebab ion yang terlibat hanyalah 2 dan 2 tu memang obvious macam mana nak buat. Okey, so kita pergi kepada yang susah sikit. Faktor mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Larutan aqueous ni kenapa saya kata susah?
Sebab bila dalam larutan aqueous dia ada ion-ion yang memang kena ada. Contohnya kalau tadi MgCl2 tu memang ada Mg2 plus dengan Cl minus, tetapi kita kena tambah lagi 2 extra ion yang datang daripada air. Sebab larutan aqueous ni adalah ambil sesuatu benda kita larutkan dalam air, maka benda tu terlarut, dia jadilah larutan aqueous. Dia beza dengan leburan. Leburan tu ambil benda, panaskan, dia jadi cecair. Tu bukan air, yang tu cecair, dalam bentuk cecair. Kalau larutan aqueous ni ambil benda, masuk dalam air, kacau. Lepas tu dia larut. Tu larutan aqueous, tu beza dia. Maka kita ada tambahan benda lah kan. Tambahan dia apa? Tambahan dia air. So, selain daripada ion-ion yang memang kena ada, kita kena tambah ion baru, iaitu H plus dengan OH minus. H plus dengan OH minus kalau kita campur balik, dia jadi H2O lah. Maksudnya yang ni dah datang daripada air. Air ada H plus, air juga ada OH minus. So, ada 2 ion tambahan yang kita kena consider. So, kat sini dia bagilah step by step cara kita nak tahu siapa yang terpilih. Okey, kita kena tengok nilai E0. Nilai E0 ni yang saya suruh tengok balik tu. Kena buat cantik-cantik lah nanti senarai dia tu. Okey, A0 dia kena pilih E0 yang lebih negatif. So, kita seragamkan kan. Kita punya istilah kita kata kurang positif. A0 akan ambil E0 yang kurang positif. Manakala katot akan ambil yang lebih positif. So kita kena check lah. Kita akan ranking semua ion-ion kita yang ada kan. Ion-ion semua ada. Kita ambil yang paling atas dan yang paling bawah. Yang ni yang akan terpilih untuk dinyah caskan, dibuang cas dia tu. Okey, faktor yang kedua adalah kepekatan larutan. Yang ni untuk A0 sahaja. Dekat A0 saja. Sebab yang melibatkan adalah N-ion ni. N-ion dekat A0 kan. N-ion Cl minus, Br minus dengan I minus ni saja. Selain daripada tu tak ada kaitan lah. So kalau kita ada nilai E0 tadi dah susun dah kan. Ikut siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Tetapi kita nampak Cl minus pun ada, Br minus pun ada, I minus pun ada. Maka kita kena check juga faktor kedua ni. Cl minus kita ni pekat ke tak pekat? Br minus kita ni pekat ke tak pekat? I minus kita ni pekat ke cair ke? So macam mana kita nak tahu dia pekat ke cair? Nilai dia kena lebih daripada 0.5 mol Dm negatif 3. Nilai lebih daripada ni kita kata pekat lah, kurang cair. So kalau dia lebih daripada 0.5 mol Dm negatif 3, maka walaupun dia duduk dekat bawah sekalipun, contohlah yang ni yang sepatutnya kan nombor 1, tapi Cl minus duduk kat sini. Maka kalau yang ni pekat, kita kena pilih dia ni. Kita kena ignore yang atas. Macam tu lah. Tapi memang step pertama kita kena susun dulu. Siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Tapi step kedua ni penentu dia. Kalau dia pekat sahaja. Maksudnya, satu, kalau dia pekat saja, siapa yang pekat saja tu, Cl minus, Br minus dengan I minus. Dekat mana? Dekat A0 saja. Katot tak ada kaitan. A0 saja. So, kalau syarat-syarat tu dipenuhi, memang kena pilih Cl minus. Tak boleh pilih yang duduk atas kali ni. Macam tu lah. Okey, tu untuk kepekatan larutan. Kalau dia cair kena pilih atas lah. Tak boleh pilih yang bawah. Okey. Jenis elektrod. Okey, jenis elektrod ni maksudnya dia elektrod bukan lengai. Tak lengai, reaktif lah. Tak lengai, tak inert. Not inert ataupun reaktif. Dan yang ni hanya dekat A0 sahaja. Katot tak ada kaitan. A0 sahaja. Bila jenis elektrod yang tak lengai, iaitu bukan karbon, bukan platinum. Karbon dengan platinum lengai. So bukan karbon, bukan platinum, selain daripada tu lah, maka kita kena masukkan juga elektrod tu dalam list kita ni. Maksudnya ada 5 pula kita punya senarai kita tu. So kita kena compare semula. Maka kalau dia ni duduk dekat atas, yang tempat kita tambah tu duduk kat atas sekali, maka terpaksa lah ignore yang 2 ni. Kita kena ambil yang atas sekali. Macam tu lah. Sekali saya tunjuk lah step-step dia. Apa sekarang maybe tak nampak lagi apa benda lah saya duk conteng-conteng ni kan. Sekali saya buat contoh dia tu macam mana. Tapi 3 ni saja. 3 ni faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Sebab apa? Dia lagi jadi payah daripada tadi leburan, sebab dia ada air. Bila ada air, dia ada 2 lagi tambahan ion. Maka dia berebut
Siapa yang kuat, siapa yang lemah. Yang tu kena tengok E0. Okey, selain daripada nak berebut siapa kuat, siapa lemah, dia kena berebut juga dari segi kepekatan. Siapa yang lagi banyak lah, siapa lagi banyak yang sedia ada. Maka kena tengok juga yang tu. Selain daripada tu, kita kena tengok juga elektrod dia tu. Elektrod dia tu kadang-kadang dia boleh juga bertindak balas dalam tindak balas redox tu. Dia juga memainkan peranan. Okey, so kita tengok contoh. Ni kita punya radas kita, sel elektrolisis. Sebab apa sel elektrolisis? Sebab ada bateri. Okey, elektrod kita elektrod karbon lengai. So kita tak payah tengok faktor ketiga ni tak memainkan peranan lah. So kita hanya pay attention faktor pertama dengan faktor kedua. Lepas tu dia kata apa kat sini, larutan elektrolit dia ni larutan CuSO4. Saya tak nampak ada Br minus, Cl minus, I minus pun. Maka faktor kedua ni kita boleh ignore. Kita hanya tengok nilai E0 sahaja. Okey, ion-ion yang hadir dalam elektrolit kita confirm ada Cu2+, ada SO4 2-. Lain itu kena tambah H+ dengan OH- yang datang daripada air. Macam mana nak tahu dia tu ada H+, OH-? Ada perkataan larutan. Bila ada perkataan larutan, dia adalah aqueous. Bila ada aqueous, ada air. Bila ada air, ada H+ dengan OH-. Kalau yang ni air ada leburan, tak ada lah H+ dengan OH-. Tu saja. Okey, so settle bahagian keyword yang kita kena pay attention lah, tumpu perhatian ni. Okey, ion yang bergerak ke kathod anod masih lagi formula yang sama, kathod cation anod anion. So kathod cation Cu2+ dengan H+, anod anion SO4 2- dengan OH-. Okey, ion yang dinyah cas, yang ni yang saya kena tumpu perhatian kat sini. So kita kena tengok E0, nilai E0 kita. So yang dinyaskan, sebab kita ada dua kandidat untuk setiap kathod dengan anod, siapa yang akan dipilih. So kita susun dululah. Gila lah ni, plus 2 plus 2.01. So susunan saya terbalik lah. Kita cek balik susunan kita ni betul lah ke tak. Okey, so yang mula-mula H+, lepas tu Cu2+, lepas tu yang anion pula OH- dengan SO4 2-. So antara dua ni kita pilih yang di bawah, sebab ejen pengoksidan siapa di bawah lagi kuat. Kalau dua ni ejen penurunan kuat paling duduk atas. So dekat sini lah jawapan kita betul lah. Okey, untuk anod. Okey, so kita dah ada dua, Cu2+ dengan OH-. Okey, sebab jawapan kathod E0 Cu2+, E0 Cu2+. Tadi kita kata dia ejen pengoksidaan. Cu2+ ejen pengoksidaan. Yang kuat, duduk di bawah. So duduk di bawah, dia lebih positif berbanding siapa tah dia punya pair dia H+, E0 H+. Anod E0 siapa tadi, OH- kurang positif berbanding E0 SO4 2-. Okey, hasil yang terbentuk pada kathod dan anod. Kathod hasil dia adalah logam kuprum. Anod hasil dia adalah gas oksigen O2. Setengah persamaan, kathod Cu2+ dibuang cas jadi Cu. So tambah 2 elektron dekat sini. Anod OH- ni dia buang cas, silap lagi ni. Okey, buang cas, dia akan jadi H2O dengan O2. Tapi kita hanya register O2 lah, sebab H2O ni memang dah ada, dah siap-siap kan dalam larutan tu, memang dah ada H2O. So tak perlu H2O ni kita tulis sebagai pemerhatian dari hasil dia pun tak perlu.
kita hanya tulis O2 sahajalah. So balance kan, yang ni kena letak 4 sebab sini ada 2, sini ada 2. So kalau ada oksigen satu, selalunya kita kena letak 2. Kalau oksigen tu satu, kena letak 2. So 2 kali 2 4. So kena letak 4 kat sini. Elektron nak letak kat mana? Elektron kena letak dekat tempat yang tak negatif lah. So sini negatif, sinilah elektron kita. Berapa elektron? 4 elektron. Okey, terangkan bagaimana hasil terbentuk pada katod dan anod. Katod menerima elektron. So kita kata ion Cu2+ menerima 2 elektron membentuk Cu. Anod ion OH- membebaskan 4 elektron membentuk H2O dan oksigen membentuk O2 lah. Okey. Persamaan ion keseluruhan, pastikan balance kita punya bilangan elektron. Sini ada 4, sini ada 2, so kena darab 2. 4, 2. So 2 Cu2+ tambah 4 OH- jadi 2 Cu tambah 2 H2O tambah O2. Okey, pemerhatian dan inference. Pemerhatian katod anod. Katod logam perang kan tadi. So pepejal perang terenak ataupun terbentuk pun boleh. Yang anod gelembung gas tiada warna. Gelembung gas tiada warna terhasil. Inference. So inference dia, pepejal perang terbentuk, logam Cu terbentuk. Yang ni inference dia, gas oksigen terhasil. Cara lain, kita kata ion Cu2+ diturunkan membentuk Cu. Cara lain lagi, OH- dioksidakan menjadi O2. Ada lagi, membuang elektron, menerima elektron, dah tulis dah, tak perlulah. Okey, jenis tindak balas katod dengan anod. Katod penurunan, anod pengoksidaan. Perubahan nombor pengoksidaan katod Cu2+ daripada +2 jadi 0, anod daripada -1 jadi 0. Okey. So clear setakat ni? Clear ah? Okey, so try tengok latihan untuk H2SO4 cair. Okey, so kita check jawapan. So pemerhatian infra untuk hasil elektrolisis H2SO4 cair. So dalam ni ada ion apa? Kita ada ion H+ dengan SO4 2-. Ni yang wajib ada. Lepas tu kita kata yang ni cair, maksudnya ada ayak lah kan. H+ dengan OH-. H+ dah tulis dah, tinggal OH- je lah. So kita ada 3 saja ion. So ion-ion yang akan tertarik ke katod anod dululah. Anod adalah anion kan, anion SO4 2- dengan OH-. Manakala katod ada satu saja. Simple lah, katod tak payah berebut, satu saja. So antara anod ni saja kita compare. So SO4 2- nilai dia tadi positif 2.01 volt. Manakala OH- tadi nilai berapa dah? 0.4 kan. Positif 0.40. Positif 0.40 volt. Okey. So dia akan pilih yang mana, kita kena susun dulu kan. OH- duduk di atas, SO4 2- duduk di bawah. So dia akan pilih yang di atas, OH-. Okey, so anod yang terpilih adalah OH-, katod yang terpilih adalah H+. Okey, anod dia punya persamaan dia, katod dia punya persamaan dia. Anod OH- jadi H2O dengan oksigen 2, 4 tambah 4 elektron. Katod H+ dia akan jadi H2. Kena ingat jugalah, hidrogen dia kena 2. Lepas tu sini 2, sini tambah 2 elektron. Okey, lepas tu seimbangkan, yang ni kena darab 2.
4, 4, 2. Barulah kita cancel 4, 4 ni. Dia jadi 4OH minus tambah 4H plus. Jadi 2H2O tambah O2 tambah 2H2. So ni tindak balas keseluruhan dia lah, persamaan ion keseluruhan. Pemerhatian anod, pemerhatian dia. Nah, tadi anod ada oksigen kan, gelembung gas tiada warna dibebaskan. Katod H2, gelembung gas tiada warna juga. Gelembung gas tiada warna dibebaskan. So ada dua yang tiada warna, perlu inference lah. Anod inference dia adalah oksigen, gas oksigen dihasilkan. Manakala katod tiada warna juga, maka inference dia adalah gas H2 dihasilkan. Okey, boleh? Ada soalan ke, ada masalah ke? Tak ada cikgu. Ada okey. So kita tengok contoh yang kedua. Ramalkan pemerhatian dan inference bagi hasil elektrolisis HCl 1.0 mol, HCl 0.001 mol. Okey, kepekatannya berbeza. Lepas tu saya nampak ada Cl, maka ni faktor kepekatan lah. Okey, senarai dulu kita punya ion. Sini ada H plus, ada Cl minus, ada OH minus. Sini ada H plus, ada Cl minus, ada OH minus. Okey, sama je lepas kan, HCl. Okey, lepas tu kita senaraikan E0. E0 yang paling, tulis dululah H plus, H2, Cl minus, Cl2, OH minus dengan O2 kan, dia jadi. Okey, so nilai dia berapa? Sini 0.40. H plus tadi berapa dah? H plus kosong, lupa lah pula. H plus tu standard kosong, 0.0 volt. Cl minus ni, Cl minus tambah 1.36 volt. So kita susun semula H plus di atas, lepas tu OH minus, lepas tu Cl minus. Okey, so pembagi dan macam itulah katod anod. So terpaksa pilih H plus, tak ada tempat lain dah. Yang ni terpaksa pilih OH minus. OH minus pula dah. Ya, betul lah, OH minus. Okey, lepas tu yang tu dari segi faktor yang pertama kan, E0. Dan kita cam dia ada Cl kan, kat sini ada Cl, maka kita kena tengok faktor yang kedua, iaitu kepekatan. Untuk kes yang pertama 1.0 lebih daripada 0.5, maka dia pekat, tak boleh pilih OH minus. Pangkah kena pilih Cl minus walaupun dia duduk di bawah. Manakala yang B pula dia cair, kurang ni 0.001 kan, sangat cair, maka tak boleh pilih yang bawah, memang kena pilih yang di atas. Ni untuk soalan B. Yang A dua-dua H plus pilih, tapi yang B, yang pertama, yang A tu kena pilih Cl minus, yang B tu kena pilih OH minus. So ada dua jawapan lah. So kita tulis anod pilih Cl minus. Untuk A tu dia akan jadi Cl2. So 2 Cl tambah 2 elektron. Katod H plus jadi H2, 2H plus tambah 2 elektron. So ni untuk A. Untuk B, anod tak boleh pilih Cl minus sebab dia cair, kena ambil OH minus. Jadi H2O tambah O2, 2, 4, 4. Katod tak ada pilihan, memang H plus sahaja, salin balik sajalah. Okey, so hasil pemerhatian anod gas warna apa ni? Cl2 gas warna hijau kekuningan. Gelembung gas
hijau, kekuningan. Kekuningan dibebaskan. Dibebaskan. Allah, lebih. Dibebaskan. Katot. Gas warna apa H2? Tiada warna. So, gelembung. Gas tiada warna. Dibebaskan. Okey, so yang B saya buat warna biru lah. So, yang ni gas dia yang dibebaskan tiada warna. So, hijau kekuningan ni ganti dengan tiada warna. Manakala katot tak berubah lah, memang H plus sahaja pun. Okey, inference. Not. Yang warna hijau kekuningan tu apa benda? Gas Cl2. Dibebaskan. Kata yang tiada warna tu apa benda? Gas H2. Dibebaskan. Okey, untuk yang B yang kurang pekat ni, tukar Cl2 jadi O2 tu sajalah. Okey, boleh? Boleh. Boleh ha. Okey, ni soalan dia agak payah sikit berbanding yang leburan. Kena picak lambat sikit tak apalah. Buat masa sekarang ni picak lambat-lambat sikit pun tak apa. Sebab memang nak hadam konsep E0 ni siapa duduk atas, siapa duduk bawah lah. Yang tu pening sikit buat masa sekarang ni kan. Macam tak boleh nak hafal lagi siapa yang kena pilih atas ke, siapa kena pilih bawah. Tapi tak apalah, based on kita punya exercise nanti, InsyaAllah lah dia akan jadi cepat lah benda ni. Boleh tahu dah jawapan tu. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya, kita ada elektrod karbon lengai. Lengai tak terlibat dalam redox. Kita ada elektrod Cu. Dia tak lengai lah, dia akan terlibat dalam redox. So, apa beza dia? Dua-dua ada larutan CuSO4 sebagai elektrolit. Okey, ni larutan CuSO4 sebagai elektrolit. So, ada apa ion-ion dia? Ada ion Cu2+, ada ion SO4 2- ni yang wajib ada. Lepas tu bila dikata larutan, mesti ada H+ juga dengan OH- untuk dua-dua ni. Okey, siapa yang ke katot? Katot untuk dua-dua adalah cation H+. Anode untuk dua-dua adalah SO4 2- dengan OH-. Okey, lepas tu siapa yang dinyah cas ni? Okey, tu kena tengok faktor. Okey, untuk katot antara Cu2+ dengan H+, tadi kita dah buat dah susun tadi tu, Cu2+ dengan H+. Cu2+ nilai dia apa ni? 0. Cu2+ nilai dia 0.34. H+ kosong. So, kalau kita susun ikut tertib dia, H+ dulu baru Cu2+. So, kena pilih yang di bawah. Okey, so dia akan pilih Cu2+. Not ni kena tengok kita punya faktor dia. Mula-mula SO4 2- OH-. SO4 2- positif 2.01. OH- jadi positif 0.4. So, susun OH- di atas, SO4 di bawah. So, akan pilih yang di atas. So, yang tu kalau kita tengok faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kepekatan. Untuk Cl, Br dengan I-. Dekat sini tak ada. Maka faktor kedua tak perlu. Tak perlu. Faktor yang ketiga, jenis elektrod. Jenis elektrod kita, elektrod Cu. Maka kita kena cari Cu. Kena masukkan Cu dalam ni. Cu berapa pula? 0.34. Dia sama dengan atas tu. So, kita ada 3 kandidat. Bila ada 3 kandidat, tetap pilih yang di atas. Bila kita susun, kita tengok Cu duduk di atas daripada OH-. So, bukan dah OH- tadi. Kena pilih Cu. So, anak kita adalah Cu. Tu jadinya. So, persamaan setengah. Persamaan setengah. Okey, persamaan setengah. Katot Cu2+ kena jadi Cu lah. Sebab kita nak buang charge. Tambah 2 elektron dekat sini.
Anode pula nak buang charge macam mana, dah memang tak ada charge. Anode dia special. Bila jadi Cu, pair dia selalunya Cu2 plus lah. Pair dia Cu ke Cu2 plus. Kau tambah elektron dekat mana, tambah elektron dekat belakang. Maka adakah ini tindak balas redox? Ya, sebab satu terima, satu buang. Masih lagi tindak balas redox walaupun dia bukan dinyah chargekan. Masih lagi tindak balas redox sebab ada satu penurunan, satu lagi pengoksidaan. Adakah penurunan berlaku di katot? Ya. Adakah pengoksidaan berlaku di anod? Ya. Masih lagi diterima walaupun kita buat adjustment tadi kan, kita ubah, kita tambah Cu, candidate yang baru. Ya, walaupun dia tak ada charge, orang lain semua ada charge, masih lagi tindak balas redox. Okey. So pemerhatian untuk katot, anod. Okey, ni apa benda? Tak boleh lah sebab yang ni bukan pepejal ke apa, ni dalam larutan kan. So kita kena tengok dari segi anod kita, katot kita ni. Katot pula, anod kita ni, dia akan menipis. So kita kata elektrod Cu menipis. Dia akan menipis ataupun terkakis. Corroded pun boleh, ayat yang sama. Kalau tadi kita kata tadi Cu ni, yang atas ni adalah pepejal perang terbentuk kan. Tak boleh rupanya. Sebab apa? Sebab yang ni elektrod ini warna perang dah siap-siap. Dua-dua ni warna perang. Maka kalau kita kata pepejal perang terbentuk, maka salah lah. Dia macam tak ada perubahan pula. Padahal ada perubahan. Perubahan dia apa? Dia mengembang. Dia mengembang benda ni. Elektrod mengembang. So kita kata elektrod menebal. Tak boleh tulis lah pepejal perang tu. Elektrod kuprum menebal untuk di katot. Manakala di anod dia menipis. Itu make sense. Kalau kita kata pepejal perang terbentuk, tak boleh sebab asal dah perang. Maka kalau ada pepejal perang lagi, kita nak kata apa? Pepejal perang bertambah kan. Maka kita kata dia menebal lah instead. Okey, inference. Kita guna ayat pengoksidaan dan penurunan better. So kita kata Cu, elektrod Cu dioksidakan. Manakala ion Cu2 plus diturunkan. Yang tu pun boleh lah. Ataupun kita kata ion Cu2 plus terhasil daripada Cu apabila elektron dibebaskan. Manakala atom Cu terbentuk di elektrod Cu apabila Cu2 plus diturunkan ataupun menerima elektron pun boleh. Inference ya. Tapi saya suka yang simple tu lah. Elektrod Cu dioksidakan, manakala yang sebelah sini ion Cu2 plus diturunkan untuk katot. Okey, make sense tak untuk yang jenis elektron ni? Boleh faham tak? Kau nak kena explain lagi ke? Okey, boleh ya. Lepas tu saya lupa pula cerita pasal yang elektron karbon ni apa benda kan. Tadi duduk cerita yang ni saja. Elektron karbon ni macam mana pula? Okey, elektron karbon ni yang katot sama saja, dia masih lagi Cu2 plus, cuma yang anod tak ada lah Cu tu kan, kita tak tambah Cu kan tadi. So untuk katot, sebabkan dia elektrod lengan, inert, so tak perlu tambah Cu, dia akan pilih yang duduk atas kan. Tadi kita pilih yang duduk atas tu adalah OH minus, maka dia akan pilih OH minus. So katot dia punya pemerhatian dia pepejal perang terbentuk. Yang ni boleh cakap pepejal perang sebab karbon warna dia hitam asal dia. Maka kalau ada pepejal perang, dia melekat kat karbon tu lah warna perang tu. Okey, OH minus gas tiada warna, gelembung gas tiada warna. Tu beza dia lah. Beza antara dua ni. Kalau kita guna elektrod lengan dengan elektrod reaktif. Bila elektrod reaktif, kita kena tambah candidate baru. Jadi 3. Walaupun dia tak ada charge, tak apa. Susun saja. Dia masih lagi redox. Okey. So, buat latihan. Okey. So, kita semak jawapan. Untuk A, dia punya ion-ion dia. Na plus, Cl minus, H plus, OH minus. Untuk yang B, Ag plus, NO3 minus, H plus dengan OH minus. Okey. Susun pula dari segi E0. Katot dululah, katot. Anod. Katot cation Na plus, H plus, anod Cl minus dengan OH minus. Okay, Na plus berapa nilai dia? Na plus nilai dia negatif 2.71, H plus kosong,
Cl minus positif 1.36, OH minus 0.4 positif 0.4. Okey, faktor yang pertama lah. Faktor yang pertama settle. Faktor yang kedua kepekatan. Kepekatan, concentration, ada tak ion Cl minus ke Br minus ke I minus? Saya nampak ada. Maka dekat anode ni pekat ke tak? 0.5 pekat. Maka kena pilih Cl minus, tak payah tengok OH minus. Okey, so yang katot pula pilih yang mana? Pilih yang positif. Katot pilih yang lebih positif. Anode pilih yang lebih negatif. Tapi kalau dia pekat, ambil yang pekat tu lah. Untuk Cl minus, Br minus dengan OH minus. Okey, faktor elektrod tidak memainkan peranan sebabnya ni lengah, yang bawah pun lengah. Okey, so yang bawah pula katot, yang pergi ke katot ke ion Ag plus dengan H plus, anode NO3 minus dengan OH minus. So nilai E0 untuk Ag plus nilai dia adalah positif 0.8. So positif 0.8, yang ni kosong, yang ni 0.4. NO3 minus ni, NO3 minus 0.96. So kita akan pilih yang mana? Untuk katot pilih yang lebih positif, iaitu 0.8 lah. Untuk anode pilih yang lebih negatif 0.4. Okey, ramalkan hasil yang terbentuk. So saya tak payah pilih penuh. Kita tahulah H plus ni akan jadi H2, Cl minus jadi Cl2. So hasil dia hidrogen dengan klorin, gas tiada warna, gas hijau kekuningan. Yang ni Ag plus akan jadi Ag. Yang ni pula OH minus ni dia akan jadi H2O dengan O2 kan. So yang ni Ag logam kelabu, pepejar kelabu terbentuk. Yang ni gelembung gas tiada warna terbentuk, terhasil. Setengah persamaan buat sendirilah sebab banyak kali dah kita tunjuk. Tulis elektron dekat tempat yang positif. Perubahan pada hasil jika kepekatan elektrolit diubah kepada 0.001, maksudnya dua-dua ni jadi cair. Maka yang atas ni saja ya kan yang melibatkan faktor kepekatan tadi. Maka yang Cl minus sekarang ni dah cair, maka tak boleh dah pilih Cl minus, kena pilih OH minus. Maka yang ni bukan Cl minus dah, dia OH minus, jadi H2O dengan O2. Maka perubahan dia, pemerhatian dia tadi, kalau tadi gas hijau kekuningan, sekarang gas tiada warna, terbebas. Yang bawah tiada perubahan lah sebab tak ada ion Cl minus. Okey, so faham? Clear tu. Clear. So buat banyak latihan, dalam buku teks pun ada soalan. Boleh try lah. Okey, sebagai yang terakhir untuk hari ini, kita nak buat perbandingan sel kimia dengan sel elektrolisis. Okey, pengoksidaan berlaku dekat mana? Dekat anod untuk dua-dua. Penurunan berlaku dekat mana? Dekat katot untuk dua-dua. Aliran elektron. Okey, untuk sel kimia saya buat warna merah. Sel elektrolisis lagi saya tulis dengan warna biru. So aliran elektron datang daripada anod ke katot. Untuk elektrolisis, anod ke katot juga. Anod ke katot juga. Ataupun kita nak cakap dari segi terminal pula, terminal negatif kepada terminal positif. Kalau elektrolisis, terminal negatif kepada terminal positif juga. So samalah anod ke katot. Ataupun nak cakap dari segi ejen penurunan ke ejen pengoksidaan untuk dua-dua pun boleh. Macam-macam bahasa lah kita boleh guna untuk redox ni. Sama saja maksudnya. Anod ke katot, negatif ke positif,
ataupun ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. Okey. Perubahan tenaga. Okey, yang ni silap ni. Elektrolisis ni daripada negatif ke positif betul. Tapi yang ni daripada katot ke anod. Silap. Katot ke anod. Aliran elektron dia terbalik lah. Okey, perubahan tenaga. Tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Untuk sel kimia, sel elektrolisis, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, pasangan logam untuk sel kimia berbeza. Satu logam Mg, satu logam Cu, ataupun satu logam Zn, satu logam Ag. Mesti berbeza. Manakala kalau sel elektrolisis tadi sama ada karbon dengan karbon ke, platinum dengan platinum ke, kuprum dengan kuprum ke, kan tadi kita duk buat contoh banyak dah. Dia mesti sama pasangan dia. Sambungan elektrod, anod dia jadi negatif, katot dia jadi positif. Kalau elektrolisis terbalik, anod positif, katot negatif. Terbalik. Keamatan warna biru larutan CuSO4. Okey, so ni patah balik lah nak explain yang ni kan, dua ni beza dia. Okey, kalau yang ni keamatan warna biru dia berpudar. Dia akan jadi pudar sebab ion Cu2+ dalam ni kan, kita pilih Cu2+ kan tadi. Ion Cu2+ ni dah ditukar jadi Cu, maka kepekatan ion Cu2+ berkurang, maka warna biru berkurang. So ni untuk sel kimia. Keamatan warna biru berkurang. Kalau sel elektrolisis dia tiada perubahan. So yang ni lah kes yang sebelah sini. Sebab Cu dekat sini dia menipis kan, tadi menipis dia jadi Cu2+. Cu2+ ni yang supply warna biru. Manakala Cu2+ yang memang duk ada asasan ni pula dia jadi Cu balik. Nampak tak, dia digantikan. Benda yang hilang digantikan semula dengan benda yang sebelah sini. So Cu ni dia ganti balik Cu2+. Yang Cu2+ ni kena tukar jadi Cu lah tadi. So perubahan warna dia tiada perubahan. Warna biru kekal warna biru yang sama. So tiada perubahan untuk sel kimia. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh Okey, itu saja untuk minggu ni. Untuk minggu depan bacalah topik ni, penyaduran logam ni. Tak sempat hari ni dengan penulunan logam ni. Benda yang lebih kurang sama sajalah. Dia guna elektrolisis ni aplikasi dah lah ni, aplikasi. So ni adalah aplikasi elektrolisis. Aplikasi sel elektrolisis. Baca yang ni, topik ni sampai pengaratan. Pengaratan untuk minggu depan.